Aman. Terima kasih Yang Ketua. Soalan saya nombor 9. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Puan Yang Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan Yang Dipertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM amat memandang serius terhadap sebarang kes penderaan ke atas kanak-kanak. Dalam hal ini, KPWKM dan agensi di bawah seliaannya seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN telah melaksanakan pelbagai inisiatif sama ada dari aspek pelaksanaan dasar dan perundangan, penyampaian perkhidmatan dan khidmat sokongan termasuklah program advokasi dan kesedaran berkenaan dengan isu penderaan. Di antara langkah-langkah segera yang telah dilaksanakan oleh KPWKM adalah mewujudkan garis panduan pengurusan penempatan kanak-kanak kepada ibu bapa dan orang yang layak dan sesuai ataupun OYLS. Melalui garis panduan ini, pegawai pelindung JKM mempunyai rujukan dan panduan secara terperinci dalam proses membuat syor pihak yang layak menjadi OYLS sebelum diputuskan oleh mahkamah. Selain daripada itu, pegawai pelindung JKM terus diberikan pendedahan serta latihan yang berterusan dalam usaha mempertingkat dan melengkapkan mereka dengan pengetahuan dan kemahiran. Selain daripada itu juga, Puan Ketua, KPWKM juga turut menubuhkan mesyuarat panel penempatan kanak-kanak kepada orang yang layak dan sesuai di peringkat JKM negeri yang akan dipengerusikan oleh Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri yang turut melibatkan keahlian pejabat kebajikan masyarakat daerah dan pelindung bagi kes pemeliharaan dan pelindungan kanak-kanak yang ditempatkan dalam jagaan orang yang bukan ibu atau bapa kanak-kanak. Di samping itu, Akta Kanak-Kanak 2001 telah dipindah pada tahun 2016 bagi memastikan kanak-kanak terus diberi keutamaan dari aspek perlindungan, pemeliharaan dan pemulihan. Antara pindaan yang telah dimasukkan adalah meningkatkan hukuman kepada individu yang melakukan penganiayaan atau mendedahkan kanak-kanak sehingga mengakibatkan kanak-kanak mengalami kecederaan fizikal, emosi atau seksual di bawah Seksyen 31 dalam kurungan 1 Akta Kanak-Kanak 2001. Kerajaan juga akan mengemukakan pindaan ke atas Akta Kesalahan-Kesalahan Jenayah Seksual terhadap Kanak-Kanak tahun 2017 yang bertujuan untuk menangani kesalahan jenayah seksual yang dilakukan terhadap kanak-kanak dengan lebih berkesan. Saya difahamkan RUU tersebut akan dikemukakan untuk bacaan kali pertama pada hari ini oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat Dewan pada hari ini. Untuk makluman, pusat jagaan yang menyediakan perkhidmatan jagaan untuk kanak-kanak ditubuhkan di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 bagi memastikan kebajikan, kesejahteraan dan keselamatan penghuni di pusat berkenaan terjamin. Antara tindakan penguatkuasaan yang telah dilaksanakan oleh JKM dalam memastikan pusat-pusat jagaan ini beroperasi mengikut peraturan yang ditetapkan adalah seperti melaksanakan LAP ataupun SITA, pendakwaan dan kompaun. Pada masa yang sama, task force dengan izin pemutihan dan tindakan penguatkuasaan ke atas pusat jagaan yang tidak berdaftar turut telah ditubuhkan. Yang Puan Ketua, masih ada lagi tetapi akan saya beri secara bertulis untuk jawapan penuhnya. Ya. Terima kasih. Yang Berhormat Sri Aman. Terima kasih Yang Puan Yang Ketua. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberi tadi. Saya masih ada lagi dua soalan yang saya ingin ajukan. Yang pertamanya iaitu berkenaan dengan penderaan kanak-kanak di Taska. Baru-baru ini kita sering terbaca di surat khabar, di sosial media yang penderaan kanak-kanak di Taska ini kerap berlaku dan hampir sebanyak dengan penderaan kanak-kanak oleh ibu bapa ataupun penjaga ataupun di pusat jagaan. Jadi soalan saya, apakah langkah kerajaan bagi menangani isu ini ataupun perkara ini agar ianya tidak berlaku lagi?
Yang keduanya, soalan saya ataupun pertanyaan saya itu berkenaan dengan apakah penyebab-penyebab, pernahkah pihak kementerian mengadakan kajian ataupun research berkenaan dengan penyebab-penyebab yang mendorong pelaku-pelaku membuat kerja ini ataupun mendera kanak-kanak. Terima kasih. Terima kasih Puan Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Sri Aman kerana peka terhadap keselamatan anak-anak kita di Pusat Jagaan dan Taska. Dalam hal ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah dari semasa ke semasa menambah baik keperluan, peraturan dan proses untuk pihak mendaftar dan beroperasi secara sah sebagai taska. Saya ingin berkongsi 3 daripada banyak penambahbaikan yang kita lakukan, iaitu pertama, pengasuh di taska kini diwajibkan menjalani latihan dan lulus ujian kursus didikan dan asuhan permata ataupun KAP. Ini bagi memastikan pengasuh-pengasuh yang bertugas mempunyai kemahiran dalam mengendalikan kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Kursus selama 28 hari atau 144 jam ini melengkapkan mereka bukan sahaja dari segi teori, malah juga dari segi amali. Kedua ialah kita telah mewajibkan pemasangan CCTV di premis taska. Ini bagi memastikan sebarang kejadian yang tidak diingini yang berlaku di taska dapat disiasat dengan lebih terperinci. Selain itu, dengan adanya pemantauan CCTV ini boleh menjadikan semua pihak menjadi lebih bertanggungjawab menjalankan tugas mereka. Soalan yang ketiga ialah mewujudkan kesedaran di kalangan ibu bapa dan penjaga untuk menghantar anak mereka ke taska yang berdaftar. Ini kerana operasi taska yang berdaftar akan dipantau oleh JKM dan mengikut SOP yang sewajarnya untuk keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak. Selain itu, ibu bapa dan penjaga juga perlu memainkan peranan masing-masing dengan lebih cakna terhadap perkembangan anak mereka, sebagai contoh melakukan pemeriksaan fizikal anak-anak sebelum dan selepas mereka dihantar ke taska. Sekiranya tanda-tanda yang mencurigakan, ibu bapa haruslah jangan gusar untuk tampil ke hadapan bagi mendapatkan pandangan dari pihak yang pakar seperti doktor perubatan dan pakar kaunseling. Tadi soalan kedua ialah lebih kepada yang mendorong berlakunya penderaan ini. Memang kajian ada, perbincangan selalu diadakan, perkara-perkara yang mendorongkannya. Kalau saya nak jawab sini panjang, insya-Allah lah nanti kita berilah secara bertulis mengenai apa yang telah kita lakukan dari segi findings dengan izin, apa yang menyebabkan perkara ini berlaku. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Temeloh. Okay, terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya kepada Menteri, berapa peratus kes penderaan kanak-kanak setahun di negara kita dan sejauh mana usaha menoktahkan kes penderaan ini diusahakan oleh kementerian, terutamanya berteraskan pendidikan agama kepada golongan ataupun pihak yang berwajib. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan Ketua, terima kasih Muhammad Temeloh. Kita ada 2 jenis. Satu, statistik penderaan kanak-kanak mengikut jenis penderaan bagi tahun 2019 hingga November 2022, di mana keseluruhannya kalau dari segi penderaan fizikal tahun 2019 ada sehingga 2022 kita nampak peningkat dari 2019 ada untuk lelaki 828, perempuan 743. Kalau tahun 2022 lelaki 679, 622 untuk perempuan. Ini saya bagi contoh saja, saya bagi yang terperinci selepas itu. Yang statistik penderaan kanak-kanak di rumah pengasuh dan pusat asuhan bagi tahun 2021 sehingga 2022 secara jumlahnya
ialah 336 dan ini ada kategori juga di rumah pengasuh, pusat asuhan, taska berdaftar, pusat asuhan dan juga taska tidak berdaftar dan juga tadika. Saya akan bagi secara perinci juga. Dan untuk apa yang kita lakukan sebenarnya ini adalah tanggungjawab semua masyarakat. Saya nak mengajak kita semua di sini supaya kita mengadakan program-program yang lebih berunsur kepada values dengan izin values untuk kita mewujudkan ekosistem bagi kita membolehkan supaya semua masyarakat mempunyai kesedaran dan juga membantu kalau ada berlaku sesuatu penderaan ke apa, cepatlah berhubung melalui 15999. Saya nak bagi contoh, beberapa hari ini memang banyak kes juga berlaku dan saya amat terima kasih kepada pegawai kita. Walaupun hujung minggu dekat nak buka puasa pun, apabila kita menerima mereka cepat bertindak. Cepat bertindak, lepas itu mereka bertindak mengikut proses yang kita ada. Sebab ada juga yang kita tak dapat nyatakan di sini kerana ia memerlukan lagi laporan daripada polis, tapi tindakan awal yang dibawa kepada kita, kita terus bertindak. Di mana kita bawa ke hospital bergantung kepada kes-kes tersebut. Jadi itu saja yang boleh saya kongsikan dalam masa yang singkat ini. Terima kasih. Saya jemput Dato' Ahmad bin